Sudah tentu minggu ini agak menarik di mana hari ini adalah Hari Peneroka, sambutan Hari Peneroka dan keduanya iaitu OPR yang baru diumumkan oleh MPC BFM semalam. Sudah tentu kita akan pergi kepada setiap perkembangan untuk hari ini dan kita akan mulakan iaitu dengan apakah iaitu kesan OPR yang dikekalkan, apakah impak yang dirasai oleh ekonomi. Sudah tentu jawatan besar dasar moneteri iaitu Bank Negara Malaysia BNM pada Khamis telah memutuskan untuk kekalkan kadar dasar semalaman kepada 3%. BNM dalam kenyataan memaklumkan pada tahap OPR semasa pendirian dasar moneteri kekal agak akomodatif dan terus menyokong pertumbuhan ekonomi. Dan untuk mengulas berkenaan keputusan OPR oleh MPC semalam bersama dengan saya melalui Google Meet ketika ini adalah Muhammad Zafri Zulkifli, merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Saya nak ucapkan terima kasih Zafri kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Niaga Awal ini. Zafri, 3% adakah seperti jangkaan sebenarnya, Zafri? Baik, berdasarkan jangkaan pasaran, memang pasaran menjangkakan kadar OPR ini dikekalkan pada 3%. BNM melalui kenyataan rasmi menyatakan kebimbangan mengenai prestasi dagangan luar khususnya. Seperti kita maklum, prestasi ekspor negara setakat 5 bulan pertama ni telah menguncup sebanyak 2.3% berbanding tahun lepas berkembang lebih 20% iaitu 25%. Kesannya kita dapat melihat dari segi Industrial Production Index ataupun output industri dalam negara juga hanya berkembang sekadar 1.3% setakat 4 bulan 5 bulan pertama berbanding pada tahun lepas 6.7%. Jadi ini menyebabkan Bank Negara agak risau melalui kenyataannya untuk menaikkan OPR. Baik, Zafri, kita sebenarnya ada lagi dua baki untuk meeting MPC ni. Adakah menurut Zafri, pandangan Zafri sendiri iaitu unjuran Zafri sendiri, adakah 3% yang akan kekal hingga akhir tahun ataupun ia akan naik atau turun? Bagaimana? MIDF melihat ada lagi satu potensi kenaikan OPR sebanyak 25 mata asas, maka ia akan berakhir pada 3.25%. Ini kerana kalau kita lihat kepada number-number domestik ekonomi negara seperti core inflation ataupun inflasi teras masih kekal tinggi. Pada 5 bulan pertama, average core inflation adalah 3.8% berbanding tahun lepas adalah hanya 3%. Unemployment rate, kadar pengangguran 3.5% berbanding tahun lepas 3.8%. Penjualan runcit kekal bertumbuh 2 digit 17 ke 18% berbanding tahun lepas 23%. Walaupun OPR naik sejak tahun lepas, loan growth tetap berkembang sebanyak 2 digit. Loan growth pada tahun lepas berkembang 24%. Tahun ini setakat 5 bulan pertama adalah hampir 15%. Jadi memberikan potensi untuk Bank Negara consider another rate hike pada bulan 9 atau bulan 11 pada tahun ini, iaitu sebanyak 25 mata asas. Zafri, kalau kita nak lihat pada keadaan sekarang dengan ringgit yang semakin melemah di mana ia berada dalam minggu ini paras 4.6 iaitu hampir menyamai paras di waktu berlakunya krisis kewangan 1997 iaitu 4.88. Jadi kalau kita nak lihat bergerak ke hadapan, adakah pengekalan OPR ini akan iaitu mampu menambat iaitu level ataupun paras nilai ringgit ketika ini, dan apa peluang lagi yang belum boleh dipertimbangkan dan boleh kita guna pakai bergerak ke hadapan agar kita dapat terus mengukuhkan ringgit ini? Baik, Nina, harus kita faham dasar moneteri Bank Negara ni dia lebih fokus kepada prestasi domestik ekonomi negara. Sebab tu kita tengok OPR dari dulu, dari sejak pengenalan OPR sampai sekarang, pergerakan dia taklah bergerak aktif sangat. Melainkan ada krisis, dia akan dipotong sampai ke 1%, 1.75%. Tapi kalau dalam keadaan waktu yang biasa, hanya 2.75% ke 3.25%. The last time kita touch 3.5% pun pada tahun 2007, sebelum krisis kewangan 2009 di Amerika Syarikat. My point is,
OPR tidak bergerak berdasarkan pergerakan ringgit. Walaupun ringgit dah yo-yo up and down, tetapi Bank Negara tidak menunjukkan reaksi yang tidak menunjukkan reaksi melalui keadaan OPR. OPR adalah berdasarkan prestasi ekonomi domestik negara seperti yang nama-nama yang saya sebut tadi. Bercakap mengenai ringgit, ringgit pada hari ini agak terkesan dengan satu keputusan dasar moneteri Amerika Syarikat yang dilihat akan semakin naik. Dijangkakan bulan 7 ini akan dinaikkan lagi 25 mata asas dari 5.25% hingga ke 5.5%, dan melalui projection Central Bank US sendiri mungkin ada lagi satu pada hujung tahun. Jadi makanya akan naik ke 5.75%. Ini yang mendorong kepada kekuatan dolar. Jadi bila kekuatan dolar maksudnya kelemahan ringgit. Dan lagi satu, walaupun China dan ekonominya dibuka pada awal tahun, namun prestasi ataupun recovery rate China, recovery speed China tidaklah seperti dijangkakan. Pasaran menjangkakan prestasi ekonomi China lebih baik ataupun lebih laju. Namun nama-nama yang telah ditunjukkan adalah agak rendah berbanding dengan yang dijangka oleh China. Jadi dua faktor ini telah mendorong kepada kelemahan ringgit ataupun kekuatan USD. Namun MADF menjangkakan ringgit akan mula mengorak langkah ke arah lebih baik. Sebaik saja the Fed ataupun Central Bank Amerika Syarikat hit the pause button, iaitu akan stop untuk naikkan kadar pinjaman di Amerika Syarikat. Zafri, berbakikan seminit saja lagi, seperti yang Zafri kata, sebenarnya ringgit itu tidak mempengaruhi OPR ataupun vice versa yang boleh dikatakan. Namun ada setengah berpendapat bahawa adakah ini bermakna bahawa sebenarnya BFM ni adalah sebahagian saja daripada untuk membantu iaitu kedudukan fiskal negara. Adakah iaitu kerja ataupun kerjasama ataupun usaha lebih kuat sepatutnya berpandu daripada kerajaan sendiri sebenarnya dan dibantu oleh BFM, bagaimana? Baik, kita harus faham BNM uruskan dasar moneteri. Dasar moneteri dia punya, kita panggil target crowd dia semua. Semua terpaksa bayar loan. There's no targeted audience untuk dasar moneteri. Dasar moneteri BNM ataupun Central Bank melihat keseluruhan makroekonomi. Kalau secara makroekonomi berkembang, jadi BNM terpaksa membuat langkah-langkah sepatutnya melalui dasar moneteri. Manakala dasar fiskal, kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat harus memainkan peranan untuk membantu rakyat, terutamanya golongan-golongan yang terkesan dengan menggunakan dasar fiskal. Sebab dasar fiskal ni dia lebih luas dan lebih targeted. Seperti kita tahu, bantuan kewangan, you can focus on the certain group B40, subsidi untuk certain barang, insentif untuk certain company ataupun aktiviti dalam negara. Jadi dasar fiskal tu harus lebih aktif dan lebih proaktif untuk memberikan keredaan kepada ekonomi negara, khususnya golongan-golongan terkesan. Dasar moneteri, seperti saya sebut tadi, dia melihat kepada keseluruhan prestasi ekonomi negara, jadi negara terpaksa mengikut keadaan makro. Baik, sudah tentu Zafri nak ucapkan terima kasih iaitu merupakan pakar ekonomi MID Research seperti yang Zafri kata bahawa berkemungkinan OPR akan naik dengan 25 mata asas untuk keputusan OPR seterusnya, namun kita memerlukan iaitu pengurusan fiskal yang cekap dan proaktif dalam menangani setiap iaitu prestasi atau kedudukan ekonomi ketika ini, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani.